Ada banyak viewer yang tanya dengan aku tentang internet yang macam mana sesuai kita nak guna untuk TV box. Jadi, dalam video ni aku akan terangkan dan aku akan kongsikan dengan korang. Ini semua berdasarkan pengalaman jenis-jenis internet yang sesuai untuk digunakan TV box. Atau ada satu ayat ni aku nak sebut tadi lupa. Ciri. Ciri-ciri internet yang boleh kita gunakan untuk guna TV box. Check it out. Okey, nombor satu. Paling penting adalah satu internet yang korang dapat melalui Wi-Fi. Guys, Wi-Fi. TV box dia tak ada slot SIM card. Dia tak ada. Ataupun korang boleh gunakan USB modem, masukkan SIM card, baru cocok dekat TV box tu. Tapi aku tak janjilah berkesan atau tak berkesan. Sebab apa? Sebab aku tak pernah buat. Benda ni berlaku dekat center tau. Dia pegang satu TV box per kedai. Orang yang kerja dekat center tu sendiri pegang TV box depan mata aku, dia cari tempat letak SIM card. Come on lah. Ini TV box bukan handphone. Jadi ingat, cari Wi-Fi. Wi-Fi dekat rumah kalau nak guna TV box. Kalau tak ada Wi-Fi, dia boleh directly connect menggunakan LAN cable. Tak semua TV box ada, tapi boleh. Ada juga. Sekarang ni kita cerita pasal internet. Ciri-ciri internet yang kita boleh gunakan untuk guna TV box. Salah satunya adalah unlimited internet. Macam mana unlimited internet ni? Unlimited kalau korang directly translate ke bahasa Melayu adalah tanpa had. Apa maksud tanpa had tu? Faham tak tanpa had macam mana? Maksudnya korang boleh guna 10 gig, 100 gig, 1000 gig, berapa banyak gig korang nak guna pun boleh. Tapi at least aku cakap senang macam ni lah, 1000 gig lah paling tinggi pun. Lebih kurang lah. Internet tanpa had atau unlimited internet ni paling penting kalau kita nak gunakan TV box. Sebab TV box ni nampak aje macam tak pakai internet. Tapi kalau kita guna TV box, internet yang dia pakai tu lagi banyak daripada kita guna handphone. Sebab TV box ni lain. Kadang-kadang perbezaan TV yang korang guna tu, resolusi TV yang korang guna boleh menyebabkan internet pakai lebih banyak. Sebagai contoh, korang menggunakan TV 4K dan lagi satu TV HD. Kalau korang buka Netflix dekat TV 4K ni, confirm banyak pakai data. Satu movie dah lebih 20 gig data digunakan. Untuk HD, kalau HD 2 gig je, 2-3 gig je dia pakai. Jadi korang kena consider untuk dapatkan unlimited internet. Dan unlimited internet yang ada sekarang ni adalah fiber. Streaming ni tak lama lagi dah tenggelam dah. Jadi tinggal fiber je lah. Kita ambil yang paling latest, fiber. Dekat rumah ada tak fiber? Tak ada. Masalah kan, tak ada fiber. Jadi bila tak ada fiber, korang kena guna modem 4G. Guna SIM card masuk ke dalam modem 4G dan jadikan Wi-Fi dekat rumah. Tak tahu modem 4G tu apa? Kali ni korang pergi dekat channel aku dah tunjuk macam mana nak guna modem 4G. Tengok dekat channel aku. Senang. Semua dah disediakan. Korang tinggal tengok je. Kemudian seterusnya, ciri-ciri yang perlu ada pada internet tu kalau korang nak guna TV box adalah tak ada cap speed. Cap speed kalau directly translate ke bahasa Malaysia adalah sekatan kelajuan. Apa yang korang faham dengan sekatan kelajuan? Internet ni kelajuannya dikira melalui Mbps ataupun Gbps. Daripada 1 Mbps boleh, 200 Mbps boleh, 500 Mbps pun ada, 1 gigabit per second pun ada. Mbps tu adalah singkatan daripada megabit per second. Dan internet yang korang guna ni, kalau korang nak tahu kelajuan dia, korang boleh buka speed test ataupun korang boleh download dulu speed test dekat Google Play Store ataupun Apple Store. Korang download dan korang tekan test speed berapa Mbps yang korang boleh dapat. Jadi dekat situ korang ingat speed tu. Dan sekarang aku ceritakan kelajuan yang ada sekatan ni sangat-sangat tak best kalau kita gunakan sebagai Wi-Fi untuk tengok TV box. Kalau kita guna untuk Wi-Fi dan kita guna social media, tak ada masalah. Tapi kalau untuk guna TV box, dia boleh tapi kurang best. Dan minimum speed, kalau korang menggunakan TV box yang certified dan korang hanya melanggan aplikasi-aplikasi halal seperti Netflix ke HBO, Disney Plus, korang bayar setiap bulan, korang perlukan internet sekurang-kurangnya 5 Mbps dan ke atas. Bukan tak boleh 3 Mbps tu, boleh. Tapi jangan marah kalau ada blurring, gambar tak clear macam TV zaman Tok Adam. Kalau nak betul-betul clear, kurang-kurang dapatkan lebih 5 Mbps punya speed. Sebab itulah paling puas hatilah bagi aku. At least kalau korang mempunyai TV yang resolusi tinggi, video tu masih boleh play dalam resolusi HD. HD tu kira boleh tengok lagi lah. Tapi kalau dah pakai full HD TV, kurang-kurang nak dapatkan 10 Mbps. Lagilah kalau korang guna 4K punya resolution. TV 4K ni lagi tinggi nak pakai. Cuba selalu buat speed test tu
dan pastikan speed tu tinggi dan tak ada sekatan kelajuan, barulah sesuai kita gunakan SIM card tu, internet tu untuk dijadikan wifi dekat rumah. Okey, yang terakhir tentang ciri-ciri internet yang korang perlukan untuk tengok TV box, untuk guna TV box adalah pastikan internet yang korang beli tu adalah plan high speed internet. Ini cerita benda halal punya geng bukan plan unlimited internet masuk dalam modem. High speed internet ni sangat bagus kalau kita gunakan untuk TV box. Tapi depends lah, kalau coverage korang cantik, memang cantik lah pergi dia. Okey, high speed internet ni kebiasaannya mahal. Jadi macam mana nak dapatkan high speed internet yang murah? Memang tak ada. High speed internet dia dah ada limit, 10GB, 20GB, 100GB dah lah ada limit. Lepas tu laju tu memang laju, lepas tu harga dia mahal. Jadi buat masa sekarang ni, antara plan-plan yang paling berbaloi kita masuk ke dalam modem adalah Digi i150. Digi postpaid 150 sebulan. Korang kena bayar tau, 150 tu. Oi, lepak, nampak macam mahal. Tapi lupakan masalah mahal tu. Itu antara plan yang sesuai. Dengan harga 150 tu, korang boleh masuk dalam modem, plug and play. Cuma untuk Digi ni masalahnya sikit je. Dia ada sekatan kelajuan 10 Mbps. Tadi aku dah ceritakan tentang sekatan kelajuan 10 Mbps tu boleh tak kita guna untuk TV box? Boleh. Kita dah boleh guna dan cukup untuk kita menonton lebih kurang HD hingga ke Full HD punya resolution. Jadi itu dia antara plan internet yang nak kata mahal, memang mahal, tapi itu yang paling terbaik untuk guna TV box. Sebab ada lagi yang lebih murah tapi internet dia tak besar. Bila internet tak besar, korang mungkin cakap, aku pakai TV box, aku tak banyak tengok, tak apa, pakai internet segini je. Jangan. Biasanya kalau macam tu dia jadi tak cukup. Sebab internet ni kalau kita pakai 10GB, bila dia stable, dia jadi wifi, kita akan pakai lebih punya. Mesti pakai lebih. Jadi jangan. Tapi kalau korang nak juga, okey, boleh dapatkan yang murah, pastikan high speed internet, bukan dalam kategori unlimited internet. Sebab unlimited internet akan di-block dalam modem. Takkan boleh guna dalam modem kecuali dia ada peruntukan kuota untuk hotspot. Tapi tak besar, at least 3GB, 5GB je korang boleh pakai. Lepas tu internet dah slow. Padahal plan tu, SIM card tu kalau korang masuk dalam phone boleh pakai. Tapi disebabkan dia unlimited internet punya plan, dia takkan dibenarkan untuk diguna dalam modem 4G. Kecuali korang pandai dengan trik-trik modem, korang pandai gunakan OVPN, WireGuard ke apa semua tu, ataupun tambah router-router pelik nak dijadikan unlimited internet tu boleh guna dalam modem. Itu memang tak payah cerita lah. Korang belajarlah sendiri kalau korang rajin. Digi korang boleh pergi sebir-sebir. Itu antara yang sesuai untuk kita gunakan dalam modem 4G untuk dijadikan wifi untuk tonton TV box. Jadi guys, itu dia ciri-ciri internet yang korang boleh gunakan untuk guna TV box. Dan ada tak di antara korang yang rasa ada ciri-ciri internet yang aku lupa nak mention, aku lupa nak cerita dalam video ni? Korang kongsikan di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.